Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita dapat bertemu lagi pada kuliah yang kedua, sesi yang kedua. Kita ada 3. Alhamdulillah, atau pilih lagi kita pada malam ini kita dapat bertemu di dalam kita membahas dan belajar kitab Ummul Barahin. InsyaAllah saya akan baca dulu matan dia, lepas tu nanti saya akan syarah. Kita ambil berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala, "Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan wa hiya al-wujuh wal qidam wal baqa' wa mukhalafatu ta'ala lil hawadith wa qiyamu ta'ala bi nafsihi ay la yaftaqi ila mahallin wala mukhassis wal wahdaniyatu ay la saniyya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Fa hadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujud wal khamsatu ba'daha salbiyatun." Jadi Syekh sebut setengah daripada sifat yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza, 20 sifat. 20 sifat. Kita kena faham setengah. Jadi kalau orang tanya sifat Tuhan ni berapa, jangan duk pergi jawab 20. 20 ya? Oh, tak cukup 1. Jadi kita hak mengaji pun tak dalam, mengaji pun tak pandai, hak tanya pun tak pandai elok. Hak tanya pun tak pandai, hak jawab pun tak pandai. Keliru habis orang. Orang pandai, dia tak tanya sifat Tuhan 20 je kah? Dia tak tanya kalau orang pandai. Tu. Dan hak tak pandai jawab pula, 20 lah aku mengaji 20 je, ustaz tu banyak 20 sifat. Elok dah. Tak pandai campur ni tak pandai. Kan? Jadi apa tak tahu, saya tak jawab ni payah. Kan? Kadang-kadang dia puasa dia pandai, dia tanya tu. Pok tu duk mengaji sifat 20, sifat Tuhan 20 ya. Han dengar mana? Ummul Barahin kata setengah daripada yang wajib bagi Allah 20, setengah daripada yang wajib. Bukan dia kata sifat Tuhan yang wajib 20, setengah daripada yang wajib 20. Tapi terjemah setengah tu pun tak tepat. Tu. Tak tepat. Dia kena terjemah sebahagian. Tu dalam bahasa Melayu. Sebab setengah ni daripada lapah ba'du. Ba'du ni maknanya kalau ni handset, saya kerak 2 hari ni, ni ba'du setengah dia panggil. Jadi kalau sifat Tuhan ni setengah daripada yang wajib tu 20, maknanya sifat Tuhan ni 40. Kan? Setengah daripada yang wajib tu 20, maknanya sifat Tuhan 40. Hak 20 tu hak wajib belajar. Bukan, dengan makna sebahagian. Sebahagian ni Arab terjemah kismun. Kismun ni, kalau kek ni tuan-tuan belah jadi 10, satu tu sebahagian, ni sebahagian, ni sebahagian, ni sebahagian. Cantum jadi kek. Tapi kalau setengah, kek tu bulat, kerat 2, tu setengah. Tu cara tu'u dulu mendalam. Tu'u dulu ni dia bahasa dia dalam. Kita terima setengah. Tak apalah, kita faham dah. Jadi apa pun nak beritahu kata apa, sifat Tuhan ni tak terhingga banyak. Habis tu 20 ni. 20 ni hak wajib kita belajar dan kena tahu secara tafsil detail.
Hak lain tu tak wajib kita kena belajar, tapi kena tahu. Tahu ke mana? Tahu dengan jalan ijmal. Dengan jalan borong global. Kalau bahasa kampung bagi borong. Mana apa makna? Ada lagi dekat Allah sifat-sifat yang wajib. Apa dia ada tu? Tiap-tiap sifat yang layak bagi Allah. Tiap-tiap sifat kamalat. Tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan martabat Allah. Kalau biasa-biasa mengaji, saya seronok ni. Saya tak tahu latar belakang ni. Kalau tahu hak pernah duduk mengaji, nak pecah bagi banyak lagi. Di malam ni kena berhenti awal. Minggu lepas saya terlajak, tak buat handset. Malam ni berhenti awal. Kena faham. Kalau orang kata, sifat Tuhan ni 20 kah? Tak terhingga banyak. Hak 20 tu hak wajib belajar. Okey, kita kena belajar, kena tahu. Hak wajib kena belajar. Tapi jangan kita kata apa? 20 hak wajib tu, hak 20 tu hak wajib kena tahu. Hak lain tak perlu tahu. Tak salah. Hak lain kena tahu juga. Tapi hak lain kena tahu dengan secara ijmal, global, borong, umum. Apa makna? Borong. Ada lagi dekat Allah tiap-tiap sifat kamalat, tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan Allah. Jaga. Kesempurnaan ni kesempurnaan yang layak. Ada juga kita sempurna dah. Kita kalau sempurna, kaya, ada kereta, ada bini 3-4 orang sempurna. Tuhan bukan ada kereta, bukan ada bini. Sifat yang layak dengan martabat ketuhanan Allah. 20 ni hak wajib kena belajar dan hak wajib kena tahu secara tafsil. Tafsil ni detail. Kena tahu satu persatu. Tahu satu persatu tu tak apalah, sebut berselerak tak apa dah. Sekurang-kurangnya bila ditanya dia boleh habaq. Bukan payah yang mutahid ni. Payah ni bila kita tak mengaji. Kita tak mengaji, kita payah. Kalau mengaji tak apa. Faham tu? 20 tu. Kadang ada orang tanya, Ustaz 20 je kah? Hang nak banyak mana? Hang nak banyak mana? Bodoh mainnya dah. Hang nak banyak mana? 20 je kah mengaji? Nak banyak mana? Sebelum hang nak banyak mana, aku nak tanya 20 tu dulu. Hang ingat ke tak? Aku nak tanya satu-satu. Wujud apa dia? Tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab, hanya nak tanya. Hak tanya ni orang nak lawan kita. Tuan-tuan nak tanya tak apalah. Kita boleh perasan orang tanya nak lawan tak lawan, kita boleh perasan. Kan? Main tanya macam nak berlawan. Ustaz 20 je ke? Cepat kerti tu. Ustaz 20 je ke? Ada geleng-geleng tu. Hang nak banyak mana? Kita mula nak sansing. Tapi kalau Ustaz, saya minta maaf, saya nak tanya. Kita jawab elok lah. Nak sansing ni cara juga. Hang nak banyak mana? Sifat Tuhan ni tak terhingga banyak. Tak terhingga banyak. Tak terhingga banyak mana? Kalau dia jawab, sifat Tuhan ni tak terhingga banyak. Banyak sifat Tuhan, bukan 20 saja. Itu kalau yang tanya tu yang pandai. Kalau yang tanya pandai, kita kena pandai atas dia lagi. Itu cara. Dia kata sifat Tuhan ni bukan 20 saja. Banyak lagi. Kita tanya, banyak mana? Kalau dia pandai, dia jawab. Tak terhingga banyak. Tak terhingga tu banyak mana? Tak terhingga. Okey. Tak terhingga banyak ni, Tuhan boleh hingga tak sifat dia banyak mana? Boleh. Kalau Tuhan boleh hingga sifat dia banyak mana, mana sifat tu boleh dihingga. Hingga dihitung. Tuhan tahu tak sifat dia banyak mana? Tuhan tahu. Sifat Tuhan tak terhingga, tak terhingga. Tuhan tahu tak hingga tu banyak mana? Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu berapa hingga sifatnya, maknanya sifatnya boleh dihingga. Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan tak tahu, Tuhan jahil. Ni mula kita nak lompat naik kota. Jadi saya tak mau cerita malam ni atas ni, biar tuan-tuan muskil begitu. Kan? Biar dia tak kerti, sampai tak kerti apa dia, pergi ikut mengaji. Saya passion tu. Bagi taruh sikit-sikit. Kan? Dia kali habis tak mengaji. Tu kalau orang pandai tanya. Ya dia pandai, kita nak jawab cara pandai. Banyak mana? Kalau hak cara jenis tak pandai kampung, hang nak banyak mana sifat Tuhan? Kalau hak pandai, sifat Tuhan tak terhingga banyak. Bukan 20 saja. Tak terhingga banyak, banyak mana? Tak terhingga. Okey, Tuhan boleh hingga tak sifat dia?
Boleh? Kalau boleh, sifat Tuhan boleh dihina. Tak boleh? Tak boleh, Tuhan jahil. Nak jawab apa? Boleh pun tak boleh, tak boleh pun tak boleh. Biar dia muskil dulu, biru tak kerti. Dia orang kadang-kadang dia macam tu. Lebih baik hang senyap silah. Baik senyap. Tuan-tuan pun jangan duk tanya macam tu. Senyap silah. Tu. Senyap mengaji. Alhamdulillah tempat masjid ni ada kuliah. Ada tempat pengajian kita di Pulau Pinang ni ramai lagi, ada lagi lebih duk mengajak. Alhamdulillah. Tempat lain tak ada dah. Saya lebih koman merata api. Nak buat macam mana? Semua tempat kata tak ada dah orang mengajak tauhid. Tak ada dah. Bulan depan Majlis Agama Islam Perak panggil. Nak mengaji makulat. Mengaji tertutup. Satu orang ustaz-ustaz. Mengaji ilmu makulat asyarah. Datang apa ustaz tu? Tak tahu sudah. Ilmu makulat. Ilmu tu kan mengaji berkulat. Dia pun nak mengaji. Kata yang bukan layak hangpa mengaji sifat 20 tak nak mengaji makulat. Okey, nak mengaji makulat tak apa, hangpa tunggu. Nanti berkulat. Ilmu makulat ni bahas tentang jirim, jisim apa semua ni. Dia pun minat nak mengaji. Syarat. Tapi dia pun memang semua ustaz-ustaz kawasan Perak, dia pun nak arahkan mengaji. Dia pas bataskan satu orang. Nampak kata Perak pun tak ada. Dia duk mengajak Perak ni banyak kali dah. Jabatan Agama Islam panggil ni banyak kali dah. Ustaz-ustaz duk banyak tanya ni. Kadang-kadang Allahu Akbar. Tapi tak apa, dia pun memang mengaji. Dia pun kata kami tak tahu, maaf ustaz. Bukan kita orang kampung. Sampai Melaka api. Hak korak macam saya ni. Bukan alim pun, tak kerti pun sangat pun. Tapi buat macam mana? Dia pun nampak lebay. Nampak cara macam lebay. Panggil api. Sampai padahal tak pandai sangat. Saya pun kalau ada Tok Wu mengajak tauhid ni nak mengaji. Tapi tak ada Tok Wu dah. Tak ada dah. Kalau ada saya nak mengaji. Dulu arwah Tok Selesik duk mengajak sepi. Dia mengajak matampuh sepi. Orang duk parti. Macam kena Ustaz. Tak kira. Mengaji. Seronok mengaji ni. Mengaji dengan mengajak ni seronok mengaji lagi. Mengaji tak kena buat apa. Kalau tak faham pun tak apa, tak ada masalah. Tapi mengajak tak faham sakit. Saya seronok tapi nak buat macam mana? Kalau ada Tok Wu tapi nak cari hak tua-tua lah. Ada Tok Wu tua-tua ni saya nak mengaji. Tapi duk cari lah. Tak ada. Tak ada dah. Nah itu 20 sifat. Jadi 20 sifat Tuhan ni tak terhingga banyak. Okey. Apa dia hak banyak tu? Tiap-tiap sifat kamalat. Tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan martabat Allah. Okey, itu secara umum. Apa dia? Tak tahu. Tiap-tiap sifat yang sempurna yang layak dengan Allah. Yang ni sifat kamalat juga, tapi yang ni ambil asing yang wajib kita kena belajar. Okey, dan kita kena tahu secara tafsir. Tafsir ni detail satu persatu. Yang lain cukup kita pegang. Ada lagi dekat Allah sifat kamalat. Ada guru duk pergi kata apa? Hak lain tu tak wajib tahu. Hak wajib tahu ni 20 je. Dah. Hak lain kena tahu juga. Tahu secara ijmal, borong, global. Hak 20 ni tahu secara tafsil, detail. Tu je. Tapi kalau belajar, hak tu tak wajib belajar. Kamalat ni tak wajib belajar. Hak belajar ni hak 20. Tu tak bagi boleh beza sikit tu. Jadi kalau golongan yang menentang isu dia, bukan dia faham malam ni. Oh, ini setengah daripada yang wajib. Imam Sayyid pamimma yajibu min tu litab'i dia panggil. Setengah daripada yang wajib 20. Jadi setengah ni ke mana? Sebahagian. Sebahagian lain maksud tu. Sebahagian. Dengan makna sebahagian. Sebahagian ni kalau kek belah 10, tiap-tiap 10 tu itu bahagian kek. Bukan setengah. Setengah tu kat 2. Separuh kat 2 juga. Sebahagian. Arab panggil kismun. Qaf sin min kismun. Adapun sebahagian ba'dun. Tu. Tu dia mengaji tauhid secara macam ni dia kena reti bahasa Arab. Lepas tu Tok Wu pada Mekah. Pengarang kitab Baquratul Amani. Kata masjid ni ada mengaji Baquratul Amani. Ada mengaji kan? Baquratul Amani.
tuan perang kita tu, dia kata kita belajar bahasa Arab ni supaya nak reti Melayu cakap. Kita belajar bahasa Arab supaya nak reti Arab. Tu duk mengaji, duk pergi negara Arab, duk mengaji Arab, boleh cakap Arab, balik main baca kitab Jawi tak boleh. Kalau baca pun tak apa nak betul. Sebab apa? Dia pergi mengaji Arab supaya nak reti Arab. Padahal dia kata, orang dulu mengaji Arab supaya nak reti Melayu cakap apa. Kalau Baghdun, Melayu kata apa. Kalau Kismun, Melayu kata apa. Kita semua pukul sama. Macam dalam Baqarah, pada yang terjemah apa dia? Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah. Dia tak terjemah segala puji. Sebab segala puji, kullu alhamdi, jami'u alhamdi tu segala puji. Tapi kalau alhamdu, al-ilam tu lil istighraq. Apa mana? Puji-pujian. Itu dalam Baqarah tu. Baqarah ni, saya main sungguhlah Baqarah tu. Baqarah tu tiap-tiap satu semua ada maksud. Tiap-tiap satu ayat tu semua ada maksud. Sampai lah ni pun saya duk dapat. Bukan kita tahu semua. Duk dapat rahsia dalam Baqaratul Amani. Tu. Masjid ni kata ada mengaji Baqarah, hebat tu. Saya takut juga nak cakap ni. Mereka mengaji Baqaratul Amani. Tapi tahniah, hebatlah. Kitab tu kitab terpayah dalam dunia. Kitab terpayah. Tapi kalau kita nak baca cara mudah, dia paling mudah dalam dunia. Kita nak baca cara mudah, dia mudah pada Faridah. Kalau kita nak baca cara payah, dia payah daripada kitab Ar-Ra'ih. Dia payah daripada Aqidun Najin. Itu Baqaratul Amani. Kita nak baca cara tengah, dia duduk tengah. Kita nak baca cara mudah, dia mudah. Nak baca cara payah, dia payah. Nak baca paling payah, dia paling payah. Itu Baqaratul Amani. Tunggu pada baik. Dia kata 20 sifat tu wujud kidam bakok, saya dah baca dah tadi. Wujud kidam bakok. Wujud kidam bakok, mukhalafah lil hawadi, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat. Okey, dia sebut al-ula nafsiyah. Sifat yang pertama wujud sifat nafsiyah. Wal khamsatu ba'daha salbiyah. Dan kidam bakok, mukhalafah lil hawadi, qiyam bi nafsi, wahdaniyat itu dia panggil sifat salbiyah. Okey, saya nak cerita yang ni dulu. Pertama, sifat nafsiyah. Sifat Tuhan ni dia ada 4. Dia ada 4 kategori. Pertama, nafsiyah. Iaitulah wujud. Sifat wujud. Allah lain, wujud lain. Sifat wujud. Bila Allah bersifat wujud, dia panggil dia maujud. Tu. Wujud ni dia panggil sifat nafsiyah. Kenapa nafsiyah? Sifat wujud ni sifat kedirian. Tu saya terjemah sifat kedirian. Sifat yang menunjuk ke atas diri Tuhan. Sifat yang menunjuk ke atas diri Tuhan. Kita sendiri pun bila sebut ada ni, dia mewakili tubuh. Allah dia bukan tubuh. Zat kita ni. Macam orang kata, tu imam ada dalam masjid. Ada. Cukup ada, tak apa dah. Tak payah duk kata, tu imam ada dalam masjid. Tu imam ada dalam masjid. Orang tu cakap balarah tak ada orang panggil. Cakap panjang. Cakap buang masa. Tu imam ada masjid tak? Tu imam ada dalam masjid. Tak payah. Tu imam ada tak dalam masjid? Ada. Sudah. Ada tu mewakili diri tu imam. Mak. Lepas tu dia panggil ada ni sifat nafsiyah. Sifat yang menunjuk ke atas diri. Kemudian pula kenapa nama dia nafsiyah? Kenapa menunjuk atas diri? Sifat ni kalau tak ada dekat Tuhan, Tuhan pun tak ada. Dia macam tu. Bila tak ada, macam saya. Saya ni, tuan-tuan tengok duk hidup macam ni. Sebab apa? Ada sifat ada dekat saya. Sebab ada sifat ada. Sifat ada duduk kat saya. Yang mana ada tu, mewakili ada tu roh. Roh lain. Ada lain, tapi mewakili roh. Bila keluar roh, hilanglah ada. Ada tu roh. Ada perbahasan, saya tak mau bahas panjang itu. Cukup saya kata mewakili roh. Tu. Bila keluar roh, ada pun keluar. Dia seolah macam tu lah. Sebab tu sifat ada ni dia mewakili, kalau kita mewakili tubuh kita, diri kita. Kalau wujud Allah mewakili dia Allah.
Sebab tu wujud ni tak boleh dipisah. Kalau kita mengaji kitab-kitab yang besar lagi, siapa-siapa yang menolak sifat nafsiah, kafir. Mana? Menolak wujud. Sebab wujud dengan Allah tu, ataupun wujud dengan kita ni sinonim. Dua ni tak boleh pisah. Tak boleh pisah. Itu dia panggil sifat nafsiah. Sifat yang dibangsa pada diri. Sebab tu, kalau kita mengaji lagi, kalau kita mendalam lagi, sifat nafsiah ni, sehingga Abu Hasan Asy'ari kata apa? Sifat wujud tu, diri Tuhan. Wujud tu, ni saya ni wujud. Bukan wujud tu lain, saya lain. Abu Hasan Asy'ari. Bahas lagi, ulama bahas lagi. Maksud Abu Hasan Asy'ari ni bukan macam tu. Ini seolah-olah bahas panjang situ. So, kalau nak cerita tu memang pada satu malam ni je. Sampai pukul 10 saat ni, hak tu saja. Dia nak cerita tu lah. Tak maulah kita nak cerita hak yang perdebatan ulama tentang adakah wujud itu ain mawjud ataupun tidak. Sebab dia membabit bahasa Arab, kata bahasa Arab. Saya takut ada yang tak biasa. Tapi apapun ulama kata, Abu Hasan Asy'ari, walaupun dia kata wujud tu diri mawjud, wujud tu ialah saya, contohnya. Wujud Allah tu lah. Abu Hasan Maturidi, wujud lain, Allah lain. Tapi ulama tetap mentakwil. Mentakwil ni memalingkan maksud. Abu Hasan Asy'ari kata wujud itu ain mawjud, jadi seperti ain mawjud, seolah-olah diri mawjud. Tahu mana? Sebab dia tetap bilang 13. Kalau wujud ain mawjud, sifat Tuhan 12 ya. Dah wujud tu diri Tuhan. Kita bakok lah. Tapi tak. Kita tengok dalam kitab-kitab Asy'ariyah, 13 sifat. Mana? Wujud tetap dibilangkan sebagai sifat, dikategorikan dalam sifat. Oleh kerana itu, ulama kata perlu ditakwil, dipalingkan maksud Abu Hasan Asy'ari. Lepas tu saya sebut dah, banyak juga yang kita kadang kita tak pakai pendapat Abu Hasan Asy'ari. Banyak kita tak pakai. Kalam kita tak pakai. Tapi tak pakai bukan bermakna kita keluar daripada Asy'ariyah. Kita keluar daripada mazhab dia. Ni saya selalu sebut. Lepas tu kita ni di dalam mengikut mazhab, sana mazhab dalam bidang fiqh, mazhab Syafi'i, mazhab dalam bidang tauhid, usul, iaitulah Abu Hasan Asy'ari, kita tak ikut buta tuli. Cuma kita berpandukan mazhab tu. Kita berpandukan mazhab tu saja. Pok ni kata, awak tak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begini. Hampa je ni, lah. Masa yang lain hampa kata jangan ikut Syafi'i. Kita bebas mazhab ikut Quran, lelah nak suruh kita ikut Syafi'i. Sebiji pula. Dalam masa yang lain. Dalam masa yang lain dia perli. Pok ni kata Syafi'i tapi tak ikut Syafi'i. Zakat pendapatan. Syafi'i mana ada? Zakat pendapatan. Kita pakai mazhab lain. Ni mengaku Syafi'i tapi zakat pendapatan ada. Disuruh kita ikut Syafi'i pula. Dalam masa yang lain ikut pas Syafi'i. Syafi'i bukan maksum. Masa yang lain. Pening pok ni. Tuan-tuan kena faham bila saya sebut ni, bunyi payah sikit bagi kena faham. Pok-pok ni cukup banyak lah ni. Macam itu Abu Hasan Asy'ari, banyak kita tak ikut. Abu Hasan Asy'ari, wujud ain mawjud. Kita tak, wujud lain. Mawjud lain. Allah lain, wujud lain. Wujud tu sifat. Abu Hasan Asy'ari, Allah berkata-kata dengan kalam yang tak urut tak besar. Hak tak urut tak besar tu. Mana Allah Ta'ala bercakap dengan kalam tak urut tak besar. Banyak ulama sanggah pendapat dia. Abu Ishaq Isfirayini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalam Abu Hasan Asy'ari tidak melepaskan daripada iskal. Apa maksud? Kalam Abu Hasan Asy'ari tetap di dalam ragu. Sebab apa? Macam mana Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bercakap dengan Musa dengan kalam tak urut tak besar. Kalam nafsi tu tak boleh sama sekali. Ulama cakap. Kita majoriti. Bukan Allah Ta'ala berkata-kata dengan kalam tak ada suara. Lagu mana berkata-kata dengan kalam tak ada suara? Dan Allah Ta'ala berkata-kata dengan kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu pun perbahasan panjang juga. Macam sifat 20. Abu Hasan Asy'ari 13 ya. Pendapat yang rajih pasal 13 ya. Kita 20. Kita dah bersanggar, bertentang Abu Hasan Asy'ari. Maknawiyah pula. Abu Hasan Asy'ari. Maknawiyah tu tak ada. Hal, al-hal muhal. Kita pegang juga hal tetap ada. Hal ni
satu yang di antara ada dengan tak ada. Dia ada pun tak, tak ada pun tak. Itu hal. Tapi dekat-dekat kepada ada. Abu Hasan Asy'ari, al-hal muhal. Hal tu mana ada? Mana ada satu keadaan yang di antara ada dan tak ada, tapi dekat-dekat kepada ada. Kita, al-hal tetap ada. Itu kalau nak cerita. Tapi ulama dulu tak pernah mengatakan puak ni keluar daripada Abu Hasan Asy'ari. Mu'tazilah tak. Sebab kita ni kebanyakan kita ikut Abu Hasan Asy'ari. Kita bermazhab kalau fiqh berpandukan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak ada bina mazhab. Dia pun tak ada buat mazhab. Imam Syafi'i tak pernah isytihad mazhab dah. Dia pun tak suruh kita ikut. Dan kita pun bukan nak ikut buta tuli. Dah dia buat elok, kita turutlah. Itu je. Dia bukan cipta satu mazhab. Cuma boleh kita nisbahkan mazhab sebab dia ada sebut juga pandangan dia. Mazhab ni perjalanan dia, jalanan fiqh dia. Ada. Lepas tu dia kata apa? Iza sahal hadis bahwa mazhabi. Kalau hadis tu sahih, itu mazhabku. Mazhabku tu mana? Jalanan fiqh aku. Tu kita pakai guna mazhab tu. Padahal istilah mazhab bukan ada. Imam Syafi'i pun dia pun mungkin terkejut kalau dia ada. Ramainya pengikut aku. Aku mana pernah cipta mazhab. Kan? Kalau dia ada lah ni. Dia pun tak suruh ikut. Tapi kita ikut dia. Bukan kita ikut buta tuli. Berpandukan mazhab Syafi'i. Banyak nak cerita. Mazhab Syafi'i dia sesuai dengan Malaysia kita. Sesuai dengan Malaysia. Sesuai dengan Asia ni sesuai. Tu. Baik, tak mau ceritalah bab fiqh ni. Jadi banyak pandangan Abu Hasan Asy'ari kita tak pakai. Tapi kita tetap Asy'ariyah. Apa Asy'ariyah? Pengikut Abu Hasan Asy'ari dan Maturidiyah, pengikut Abu Mansur Maturidi. Kalau kita tak ikut Syafi'i satu parti pun, kita tetap Syafi'iyah. Faham tu beza dengan Asy'ari dengan Asy'ariyah. Beza di antara Syafi'i dengan Syafi'iyah. Kita ni Syafi'iyah. Kalau dalam bidang tauhid, Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Tu. Ataupun Maturidiyah, dua tu. Tu. Banyak ilmu kita kena belajar no. Banyak lagi ilmu kita kena belajar. Itu wujud. Sifat nafsiyah. Sifat kedirian. Saya sebut ni bukan apa. Lah ni kalau tuan-tuan pernah mengaji, saya nak tanya tuan-tuan dan tuan-tuan jawab. Saya tak suruh jawab, nak tanya jawab ni ramai pula, ni malu pula. Tuan-tuan jawab. Kenapa sifat wujud nama dia nafsiyah? Tuan-tuan duk mengajar, ustaz, kenapa wujud tu sifat nafsiyah bukan sifat salbiah? Ustaz, kenapa salbiah bukan sifat nafsiyah? Kidam kenapa duduk di salbiah, tak duduk di nafsiyah? Kenapa wujud tak duduk di ma'ani? Kenapa kudrat tak duduk di salbiah? Bahasa kasar kata apa? Mampu kan? Nak jawab macam mana? Kenapa nafsiyah, salbiah, ma'ani, maknawiyah? Kenapa tidak ada sifat nafsi, nafsiyah, salbi, salbiah, ma'ani, maknawiyah? Kan comel bunyi tu. Saya bagi tuan-tuan muskil dulu. Dan saya tak mau jawab semua. Supaya tuan-tuan nanti cari nak mengaji. Tapi kalau tuan-tuan jawab, ada lagi soalan. Soalan tu dulu nak tanya. Kenapa sifat nafsiyah, salbiah, ma'ani, maknawiyah? Ma'ani ni tiplek. Patutnya nafsi, nafsiyah, salbi, salbiah, ma'ani, maknawiyah. Kenapa ada maknawiyah? Ma'ani tu kenapa ada maknawiyah? Dan kalau tuan-tuan mengaji, alhamdulillah saya pun saya duduk mengaji. Kalau tuan-tuan tanya, kenapa kidam duduk di salbiah? Kenapa wujud tak ada salbiah? InsyaAllah boleh jawab. Itu bukan payah. Bagi saya tu tak payah. Bukan payah. Senang. Kenapa kaunuhu qadiran maknawiyah? Kenapa bukan duduk di ma'ani? Kenapa kudrat tak duduk di salbiah? Senang saja jawapan dia. Senang saja. InsyaAllah tuan-tuan boleh jawab kot. Sangka baiklah. Saya tak mau jawab sini. Tuan-tuan boleh jawab insyaAllah. Dan
Ada lagi, saya nak jawab persoalan tu ya. Masa kita pun tak panjang. Persoalan-soalan yang mungkin bergeledah di dalam otak kita ataupun soalan-soalan yang bergeledah dalam kehidupan kita. Orang tanya, kenapa pertama wujud, kedua kidam, ketiga bakok, keempat mukhalafah? Kenapa? Kenapa pertama wujud, yang kedua kidam, yang ketiga bakok, yang keempat mukhalafah, yang kelima kiamat nafsi, keenam wahdaniyat, kemudian kudrat. Okey, cuba jawab tengok. Jawab dulu. Jawab dalam hati. Jawab dulu. Kalau tak jawab, tak kerti lagi. Jawab dulu ni, jawab dulu. Apa dia? Cuba jawab. Aku tak tahu. Tak tahu sudah. Begitu. Saya nak cerita bukan apa? Nak cerita ni, kalau tuan-tuan mengaji, kalau tuan-tuan tanya saya boleh jawab. Tapi tuan-tuan jangan tanyalah. Sebab tu soalan saya. Tanya soalan lain. Jangan ambil soalan saya pula. Nak abang kata apa? Oh, kalau mengaji boleh jawab. Boleh jawab. Kalau saya boleh jawab, tuan-tuan boleh jawab. Tapi syarat mengaji ya. Saya manusia mengaji, tuan-tuan boleh mengaji, boleh jawab. Bahkan mungkin tuan-tuan lebih hebat daripada saya lagi. Saya mengaji bukan pandai ingat, mengaji lama. Nak beli tauhid ni lama. Bukan macam tuan-tuan nampak gaya faham. Selalu mengaji tak erti. Mengaji tulis ya. Tuk kata tulis. Tak faham apa. Duk faham ni lah ni. Masa duk mengajak ni. Oh, dia nampak. Dia nampak dah. Tapi hak duk mengaji kat saya, hak boleh mengajak pada dah. Duk mengaji daurah ni. Duk mengaji daurah ni. Boleh mengajak dah. Kata saya ni bukan mengaji daurah. Duk pondok tu tak erti. Tak erti nak mengajak. Nampak kata saya ni bodoh. Bukan pandai. Bukan saya nak cakap pandai. Saya ni mengaji tak pandai. Tapi duk tekun mengaji. Cuba tuan-tuan jawab. Kenapa wujud kemudian kidam bakar? Cuma secara umum saya sebut, dia sifat Allah ni dia bukan nombor satu wujud, nombor dua kidam, nombor tiga bakar, dia tak ada nombor. Tapi kita nak sebut sekaligus tak boleh. Siapa boleh sebut dalam satu saat 20 sifat serentak? Dia sebut tu wujud kidam bakar sampai kalam serentak pada bab begitu. Tak boleh. Kalau boleh pun tak faham. Dia kalau bunyi macam tu tak tahu bunyi apa. Jadi terpaksa kena pakai logik. Kena pakai logik. Kita nak kata Tuhan ni ada kudrat, kena hukum Tuhan ada dulu. Berwujud dulu. Tu. Berwujud dulu. Tu wujud tak dulu. Padahal bukan ada nombor sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni tak ada nombor. Dia sekali dengan Allah. Allah ada sifat-sifat ni. Bukan nombor satu wujud, nombor dua kidam. Banyak orang yang duk main-main yang kita ni, depa ni tak pernah mengaji, depa saja nak main kita. Main kita pula tak erti. Sampai aku malas nak mengaji, betul lah ustaz duk mengajar ni sesat depa ni. Duk mengaji ilmu bid'ah. Ada nombor. Padahal tak mengaji betul-betul. Siapa duk kata nombor satu? Tak ada nombor. Tapi nak buat macam mana? Nak sebut sekaligus tak boleh. Terpaksa kena ikut tartib akal, tartib ta'akuli. Mana? Berwujud. Bila dah wujud, apa yang sesuai? Apa yang sesuai? Ada Tuhan ni, kita pun ada juga. Allah ada juga. Kidam dulu. Apa kidam? Ada Tuhan tak ada mula. Kita? Ya kita ada mula. Mula dah. Kita ada mula. Tuhan tak ada mula. Kidam ni tak ada mula. Okey. Tak ada mula saja tak syok. Kalau kita mengaji lagi, ada benda yang dia tu tak ada mula. Tapi dia ada akhir. Azali ni masa azali. Azali ni bukan ada mula. Kita sebut masa azali kan. Azali tak ada mula. Azali ni ibarat masa. Dia bukan masa. Ibarat masa Tuhan bersendirian. Ketika Allah duduk, kita nak kata seorang-seorang tak syok. Tapi kalau Tok Guru dia sebut orang tu lah. Kalau seorang-seorang macam Tuhan orang pula. Tapi nak pergi faham tu. Ketika Tuhan duduk seorang-seorang, sebenarnya tak syok tu. Tapi nak pergi faham. Ketika Tuhan duduk seorang-seorang itu azali. Tuhan duduk seorang-seorang ni bila? Tak ada bila. Tu azali. Azali tak ada mula. Tapi dia ada akhir. Mana akhir? Bila Allah cipta makhluk, azali hilang. Azali ni ibarat ketika Allah bersendirian. Saya suka terjemah bersendirian. Tapi Tok Guru, Tuhan duduk seorang-seorang dia. Tapi saya tak syok. Tuhan duduk seorang-seorang. Tuhan bukan orang. Seorang-seorang ni orang. Tapi Tok Guru nak abang kata nak
tak ada bahasa dah. Tapi saya boleh guna sikit ketika Allah bersendirian. Allah bersendirian ni bila? Tak ada bila. Tak ada bila. Tak ada ketika. Tapi bila Allah cipta makhluk, habis azali. Azali tak ada. Azali tidak ada mula tapi ada hujung. Oh, kalau begitu Tuhan macam azali pula. Bubuh pula. Baqa'. Baqa' apa dah? Kekal, tidak ada penghujung. Tidak ada penghujung. Tu. Bila Tuhan ni ada dan ada dia tu kidam, tidak ada mula, dan ada dia baqa', tidak ada akhir, maka ada Allah, ada yang sejati. Kalau begitu dia tak sama dengan makhluk. Kidam baqa' mukhalafah. Kalau begitu dia tak sama kita. Mukhalafah alaihi hari. Bila Allah tak sama dengan makhluk, dia mesti berdiri dengan sendiri. Qiyamu binafsi. Bila dia berdiri sendiri, dia tak banyak pada yang lain. Dia mesti tunggal. Itu cara umum itu. Secara umum. Dia mesti wahdanah. Kenapa kudrat? Kenapa tak sifat lain? Itu pun boleh cerita lagi. Tapi masa tak mengizinkan. Boleh cerita lagi kenapa kudrat lu. Kalau tuan-tuan mengajar, tanya. Sifat ma'ani pertama kudrat. Saya nak tanya. Ustaz, kenapa kudrat? Kenapa tak ilmu dulu? Kenapa tak kalam dulu? Dan kalau kitab Baqarah, tuan-tuan tengok. Ma'ani apa dah? Hayat dulu. Kalau siapa ada Baqarah, balik pergi tengok. Hayat dulu. Tapi sifat lain, kitab-kitab lain, kudrat dulu. Yang hayat dulu pun boleh jawab. Hak kudrat dulu pun boleh jawab. Tapi kalau tak mengaji, tak boleh jawab. Maaf, kena garang sikit. Bab-bab ni dia kena ketuk sikit. Dia kena ketuk. Tuan-tuan tak mau ketuk saya ketuk tuan-tuan. Ada pok dia tahu, duduk mengaji ni bila nak maju. Dunia dah maju lama dah. Duduk macam ni. Masalah hang ni, maju pun tak, kerti pun tak. Duduk mengaji sifat 20 ni, bila nak maju buat-buat ni? Hang tu maju pun tak, kenal Tuhan pun tak. Kami ni kurang-kurang mengaji kat tauhid. Walau kalau tak maju, kami mengaji tauhid. Hang mengaji tauhid pun tak, maju pun tak. Kan ada pok dia tahu, bila nak maju ni, dulu ada dia bertegok, orang putih dia naik ke bulan. Kita duduk sibuk mengaji Bukhari Muslim lagi. Masalah hang tu naik ke bulan pun tak, mengaji Bukhari Muslim pun tak. Dia dua-dua tak ada. Kami ni kurang-kurangnya mengaji kat tauhid. Hang tu maju pun tak, mengaji tauhid pun tak. Hang maju tak mana sangat. Maju tak mana sangat. Sekala dia kena kasak juga tu. Sekala maaf lah, dia kena kasak sikit. Dia tak boleh lembut-lembut dah. Itu secara lumpuh. Nafsiyah, salbiah. Kemudian nanti kita akan mengaji makni pula kenapa minggu depan tu. Kenapa kudrat dulu. Kemudian iradat ilmu hayat. Nanti saya akan cerita nanti. Secara umum saya dah baca dah matan. Saya dah cerita dah salah nafsiyah dan salbiah. Dan nanti kita akan mengaji tentang makni. Cuma salbiah ni saya nak sebut sikit. Kenapa dia panggil salbiah? Salbiah ni maknanya negatif. Tidak. Sifat ni bila kita sebut, dia akan automatik memberi faham pada kita tidak. Contohnya kidam. Apa kidam? Sedia. Apa sedia? Tidak awal. Tidak binasa. Tidak menyamai. Tidak itulah sifat salbiah. Kita pun kadang-kadang kita bercakap juga. Kita cakap satu lapas tapi maknanya tidak. Contoh mana? Kamu ada anak tak? Isteri saya mandul. Mandul pun mana? Mandul tidak ada anak. Satu lapas kita sebut maknanya tidak. Botak apa mana? Tak berambut. Bogel? Tak berbaju. Rompong? Tak berhidung. Nampak tak? Ada kalimat-kalimat yang kita sebut maksudnya tidak. Bogel? Tak berbaju. Rompong? Tak berhidung. Botak? Tak berambut. Mandul? Tak beranak. Bujang? Tak beristeri. Janda? Suami mati. Tak bersuami. Itu tak. Sifat salbiah ni tak juga. Kidam, apa makna kidam? Tak awal. Baqa' tak akhir. Mukhalafah tak menyamai. Wahdanat tak berbilang. Itu satu soalan bila orang tanya, Ustaz, kenapa sifat salbiah nama salbiah? Itu jawapan dia. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah. Umumnya kita akan jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Kalau silap kasar, maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Itu kuliah yang terakhir lah. Mudah-mudahan insya-Allah
Kalau tak habis pun kita dapat berkat, kita dapat mengaji kitab Ummul Barahin dan kita dapat baca dalam masjid yang mulia ini. Jadi sekadar tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa karimu mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin وإخلاص موقن وشكر صابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.